Salam sejahtera dan salam sorakku sayang. Buletin Tukas edisi tengah hari 3 November 2021 bersama saya Grace Chon Lee. Tumpuan berita, program kesedaran masalah sosial terutama membasmi pengambilan dadah di kalangan belia amat penting dalam usaha mencari jalan penyelesaian secara bersama. Menteri Belia dan Sukan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ini penting bagi memastikan generasi akan datang mempunyai kehidupan yang lebih baik dan bebas dadah. Jelasnya, isu penyalahgunaan dadah perlu ditangani secara bersama kerana boleh mengakibatkan masyarakat berpecah belah, masalah rumah tangga dan sebagainya. Walaupun masalah dadah itu ada di negeri Sarawak, tapi tidaklah seberat apa yang dilihatkan di negeri-negeri ataupun di seluruh Malaysia dan juga Sarawak. Sarawak adalah antara yang paling bawah dari segi indeks. Tapi walau bagaimanapun macam api juga. Walaupun dia kecil, kita jangan biarkan jadi besar. Kita mesti sentiasa mengawasi karena masalah dadah ini adalah masalah yang kalau kita lihat secara mendalam, yang boleh meruntuhkan individu, yang boleh meruntuhkan masyarakat, yang boleh meruntuhkan negeri dan juga negara kalau kita tidak jaga awasi dengan baik. Itulah. Katanya selepas merasmikan Majlis Perasmian Asajaya Kuprihatin Komuniti Sejahtera 2021 di Asajaya pada Isnin. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Asajaya turut menzahirkan rasa duka cita dan mengucapkan takziah kepada keluarga mendiang Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing. Menurutnya, mendiang sentiasa akan diingati sebagai pejuang masyarakat kaum Dayak dalam mengangkat dan memartabatkan masyarakat Dayak dari segi pembangunan, pendidikan dan sebagainya. Seterusnya, mengenai pemberian vaksin dos penggalak kepada warga emas, individu dengan komorbid dan orang awam di bahagian Miri yang telah bermula 14 Oktober lalu. Menteri Bertanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Sri Lee Kim Shin, selepas mengadakan lawatan ke Pusat Pemberian Vaksin PPV Hospital dan Klinik Swasta di Miri pada Selasa, memaklumkan sehingga kini sebanyak 23,970 vaksin dos penggalak telah diberikan kepada masyarakat di Miri dengan daerah Miri sebanyak 19,157 dos, Marudi 1,081 dos, Subis 2,701 dos, Beluru 619 dos dan Telang Usan 412 dos. Datuk Sri Lee yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak berkata, vaksin penggalak adalah sangat penting untuk memastikan kadar daya tahan imun yang baik terhadap COVID-19. Sehubungan itu, katanya jangan terpedaya dengan kabar angin dan berita palsu yang diviralkan di media sosial bahawa dos penggalak ini adalah tidak selamat diterima. Jelas beliau, vaksin dos ini telah dikaji dengan kombinasi dua dos vaksin yang berbeza dan ianya telah diluluskan KKM dan pakar perubatan serta selamat digunakan. Dalam pada itu, mengenai pemberian vaksin dos penggalak di hospital dan klinik swasta, Datuk Sri Lee menjelaskan sambutan yang diterima adalah sangat baik dan orang ramai tidak melepaskan peluang mendapatkan vaksin tersebut. Selanjutnya, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sebanyak 9.7 juta ringgit bagi menaik taraf Stadium Balingian yang dijangka siap pada tahun 2022. Selain itu, kemudahan sukan lain seperti gelanggang serbaguna di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Balingian juga akan dibina. Menurut Adun Balingian, Abdul Yaakob RB, kemudahan ini boleh digunakan sekolah-sekolah di sekitar Balingian dalam menganjurkan acara sukan di samping mencungkil bakat-bakat sukan serta menjadi pusat rekreasi penduduk di Balingian. Kejohanan seperti ini merupakan wadah untuk memupuk budaya sukan di kalangan belia di Balingian. Pendedahan seperti ini perlu dilaksanakan berterusan supaya impaknya nanti dikecapi dan seterusnya dapat meningkatkan kesehatan dan kualiti kehidupan serta melahirkan atlet yang berpotensi dan sesungguhnya akal yang sehat hadir di badan yang sehat. Saya menyokong penuh mengenai program-program seperti ini dan seharusnya mendapat penyertaan semaksimum yang mungkin dari beliau di Balingian ini. Katanya ketika berucap semasa menghadiri kejohanan badminton tertutup Balingian Piala Abdul Yaakob 2021 pada Ahad. Beliau juga sempat merakamkan ucapan terima kasih kepada kepimpinan Gabungan Parti Sarawak GPS, terutamanya Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Manzur Hari Tun Datuk Abang Openg
di atas keprihatinannya dalam keperluan belia di Sarawak apabila menyediakan institusi kemahiran dan fasiliti sukan demi kelangsungan pembangunan di Sarawak khususnya di luar bandar. Atas kebijakan dan kebijaksanaan sistem Malaysia, kita telah mendapat banyak duit sendiri. Dari SSP kita dapat 5% hasil dari KLM. Jadi dengan duit itu CM Malaysia telah menyambung projek-projek yang telah dibatalkan oleh kerajaan KLM. Pada majlis itu, Abdul Yaakob turut menyaksikan penyerahan sumbangan kepada 5 sukarelawan yang bertugas di PPV Outreach Klinik Kesihatan Balingan dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK tempoh hari. Beliau juga turut menyaksikan penyerahan sumbangan peruntukan Kelab Sukan Rekreasi Balingan sebanyak RM1,000 kepada Amatur Balingan Generation Badminton Club bagi melaksanakan aktiviti mereka. Berikut pula, unit hal ehwal agama-agama lain Unifor telah meluluskan dana masing-masing sebanyak RM300,000 kepada Tokong Kampung Jemukan Cina dan Tokong Kampung Semera Cina. Simbolik penyerahan geran telah disempurnakan Adun Sadung Jaya, Aidil Lariwo, bertempat di Tokong Jemukan Cina pada Isnin. Menurut Aidil, ini adalah inisiatif Kerajaan Sarawak di bawah gabungan Parti Sarawak GVS dalam membantu menaik taraf rumah ibadat kaum-kaum Cina di kawasan Sadung Jaya. Sementara itu, pengerusi Tokong Kampung Jemukan Cina, Hon Yu Chai, yang mewakili penduduk setempat menzahirkan penghargaan kepada Aidil dan Ahli Parlimen Batang Sadong, Datuk Seri Nancy Shukri, di atas keprihatinan mereka terhadap penganut agama-agama lain di kawasannya. Berita berikutnya mengenai 2 buah sekolah pendidikan khas iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bandar Bintangor dan Sekolah Kebangsaan SK Nangas Trust yang menerima sumbangan daripada Pertubuhan Sarawak Badan Amal Penjaga Isteri-Isteri Sabati. Penyerahan sumbangan itu telah disempurnakan isteri kepada Adun Meradong, Datuk Ding Kwong Heng, Datin Kueh Naifun kepada Sekolah Terbabit dalam majlis ringkas pada Isnin. Datuk Ding yang turut hadir sama telah meninjau keadaan kelas pendidikan khas SK Nangas Trust yang baharu dan akan menyumbang peralatan mengikut keperluan harian para guru pendidikan khas. Turut disumbangkan 10 buah meja dan kerusi kepada pelajar pendidikan khas di SK Nangas Trust dan penutup mulut dan pembersih tangan kepada pelajar OKU. Terdahulu, Datuk Ding telah meninjau projek menaik taraf jambatan di sekitar Meradong bersama Jabatan Pengairan dan Sairan DID Sarawak bahagian Serikeh. Katanya masih ada jambatan yang perlu dinaik taraf di kawasan luar bandar kerana ia medium penting untuk pekebun menjalankan aktiviti harian. Beliau dalam pada itu amat berterima kasih kepada DID Sarawak bahagian Serikeh kerana sentiasa membantu memohon peruntukan di bawah Jalan Perhubungan Desa untuk menaik taraf jambatan di luar bandar. Berita seterusnya, Jawatan Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS yang ditinggalkan mendiang Tan Sri Datuk Amar Dr. James Timut Masing masih terlalu awal untuk ditentukan. Demikian jelas timbalan Presiden PRS Datuk Joseph Salang Gandum dalam sidang media PRS di perkarangan kediaman mendiang pada Selasa. Tambah beliau lagi, perkara tersebut belum dibincangkan kerana masih berduka cita di atas pembagian mendiang Presiden mereka. Jelasnya lagi, Ahli Majlis Tertinggi PRS masih belum memikirkan siapa pengganti dan masih terlalu awal untuk dibincangkan bagi menghormati pembagian mendiang. Dalam pada itu, Datuk Joseph menafikan spekulasi menyandang kedudukan sebagai pemangku jawatan Presiden PRS seperti yang hangat dilaporkan dalam beberapa media sosial. So, it is not that I want to be leading the party as a lot of people had speculated. But because of my position as the deputy, it is my responsibility to do it. We are united. If there is anybody who thinks we are not, you can ask all the Supreme Council members around me here who attended our meeting on Sunday. And for your information, the meeting on Sunday was not rushed to usurp the power of the leadership. No, it was planned more than 2 weeks earlier, and then sadly it coincided with the date when our party president left us. Beralih ke perkembangan berikut.
Tuai rumah Redap Slat dari Sungai Pasir Marudi menzahirkan rasa terima kasih kepada Unit Komunikasi Om Sarawak UKAS di atas sumbangan bakul makanan kepada penduduk rumah Redap Sungai Pasir. Bantuan yang diberikan UKAS seperti bakul makanan amat sesuai dan tepat pada masanya, memandangkan punca pendapatan penduduk telah menjejas akibat penularan COVID-19. Sepanjang pandemik COVID-19, penularan virus itu telah memberi kesan langsung kepada anak-anak buahnya yang telah hilang punca pendapatan. Katanya semasa berucap mewakili penduduk rumah Redap Sungai Pasir di Gereja Borneo Evangelical Mission BEM Sungai Pasir Marudi pada Ahad. Seramai 25 orang penduduk rumah Redap Sungai Pasir menerima bantuan bakul makanan. Turut menerima bantuan berupa alatan kesihatan seperti alat membasmi kuman, pelitup separuh muka dan cecair pencuci tangan ialah Gereja BEM Sungai Pasir Marudi. Beliau turut memaklumkan selain UKAS, penduduk turut menerima bantuan makanan daripada pelbagai agensi kerajaan dan Adun Mulu Datuk Gerawat Gala. Mereka juga mendapat bantuan bakul makanan daripada Kerajaan Sarawak di bawah pakej bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS. Berita diteruskan lagi dengan laporan harian COVID-19 pada Selasa. Sarawak terus menunjukkan tren penurunan apabila mencatat 528 kes baharu COVID-19, menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 242,052. Menerusi kenyataan media, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada Selasa, sebanyak 336 kes adalah kategori 2, manakala 181 kes adalah kategori 1. Berikut merupakan 31 daerah di Sarawak yang merekodkan kes baharu COVID-19. Dalam pada itu, JPBN Sarawak turut melaporkan 19 kematian baharu melibatkan warga tempatan berumur dalam lingkungan 29 hingga 95 tahun yang dicatat pada 29 Oktober hingga 1 November 2021. Sementara itu, tiada kluster baharu dilaporkan manakala jumlah kluster aktif adalah sebanyak 27 kluster. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Terus patuhi SOP, sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Salam UKAS.